أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk terus bersama di pagi hari untuk berkongsikan pembelajaran ataupun usaha untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Dan kita masih lagi berkongsikan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha yang membentuk kata terbitan ilahun ya, ilahun dalam bentuk isim nakirah ya. Apabila dia menjadikan isim makrifah, dia membentuk kalimah lafaz dulu jalallah tu iaitu Allahu. Okey, saya terus kongsikan minggu lepas, beberapa hari yang lepas kita telah berkongsikan salah satu daripada kalimah yang kita kongsikan tu terbabit di dalam ayat yang ke-52 surah Ibrahim. Ada kalimah waliyadzakkaru dan kita telah pun berkongsikan bagaimana kalimah-kalimah waliyadzakkaru ni terbentuk sebab dia melibatkan penambahan huruf ta di dalam wazan kelima, dan pada masa yang sama kita juga berkongsikan bagaimanakah penambahan ta berlaku di dalam kalimah-kalimah di wazan yang ke-8 ya. Dan kita mengambil contoh kalimah mudakkir, dan juga kita mengambil contoh kalimah lil muttaqina. Mudakkir tu di dalam surah ke-54 Al-Qamar, dan lil muttaqin kita berkongsikan kalimah di dalam ayat kedua surah Al-Baqarah ya. InsyaAllah kita mungkin nanti akan berpeluang sekali lagi untuk melihat pembentukan yang juga terlibat dengan ta di dalam wazan ke-8 kepada kalimah di dalam ayat. Di sini kita dapati ada satu ayat di surah ini Ibrahim 15 ialah surah Ar-Ra'du ke Al-Hijri. Lepas tu surah An-Nakhlu. 16 ialah surah An-Nakhlu ya, iaitu the beast. So 15 surah Al-Hijru ataupun suratul Hijri. Dan dalam surah An-Nakhlu, surah Lebah, ada ayat kedua tu ada satu lagi kalimah fattaquni ya, fattaqu. Nanti kita akan juga kongsikan. Juga di sini juga membabitkan huruf ta ya di dalam penambahan wazan yang ke-8 ya. So di sini kita akan, ini adalah fi'lun amal ya, fi'lun amal wazan ke-8. So kita akan kongsikan apabila tiba masa nanti ya. So hari ini kita menyambung ayat sebelumnya, iaitu ayat kita memasuki surah Al-Hijri ayat 96 ya, yang ni, iaitu di mana kalimah yang terbabit ialah ilahan ya, ilahan. Okey, so seperti biasa kita akan lihat penulisan di dalam
ayat ini dan kita perbetulkannya apa yang perlu diperbetulkan mengikut tata cara resam Osmani ya. So macam biasa kita copy saja dan kita pergi ke Lexilogos ya. Kita bawa ke Lexilogos di sini dan kita copy dekat Lexilogos. Kita copykan 2 kali. Sebab yang atas ni original dia, yang bawah ni kita nak perbaiki ya, supaya kita lihat di manakah pembetulan yang perlu dibuat ya. Pada masa yang sama, sekiranya kita nak menggunakan penerangan dalam bahasa Melayu, so kita akan buka satu lagi Lexilogos di sini dan kita ambil bahasa Jawi. Ya, Jawi ini ialah Jawi Melayu ya. So kerana terdapat keyboard dia dalam Jawi Melayu ya. Okey ya, so kita kena mute all. Doktor mutekan doktor sekali dah. Doktor tak dengar doktor. Doktor tak dengar. Okay. Mute tu termasuk saya sendiri ya. Okey. So kita sekarang ni nak berkongsikan ayat ke-96 surah Al-Hijri, kalimah yang kelima ya. Dia kalimah yang kelima, kalau kita tengok daripada ayat ni bermakna yang ni 1, 2, 3, 4, 5 ilahan. So bermakna ayat ni memang bermula daripada Al-Lazina. Itu ya. Sebab dia tulis ini kalimah yang kelima di dalam ayat tu, maknanya tidak ada permulaan yang ditinggalkan ya di dalam ayat ni lah. Okey. So dari segi penulisan sepatutnya tuan-tuan sudah boleh mengenal sekarang. Al-Lazina yang ini adalah hamzah wasal ya. So kita tukarkan terus. Ya, tukarkan pada hamzah wasal. Yang bawah ni pembetulannya, yang ni apa yang ditulis di dalam korpus tu kita nak betulkan ya. Allazina yaj'aluna ma'allah. Okey, yang ni pun sama ya, kita yang dia sepatutnya hamzah wasal ya. So kita betulkan dia. Tetapi biasanya kalimah Allah ni kalau nak membetulkan kita kena tulis semula ya. Okey, kita cuba betulkan alif tu dengan hamzah wasal di sini. Kemudian masukkan lam. Lam yang kedua bertasydid dan berbaris atas. Okey, itu dia. Tengok, berbandingkan yang di atas dengan yang di bawah ya. Okey. Ni tadi di atas dia menggunakan alif, sudah kita perbetulkan dia. Dan sini pun sama, dia menggunakan alif, kita perbetulkan kepada hamzah wasal ya. Okey, dan di sini pun ada juga yang perlu diperbetulkan, iaitu kita alihkan dia, bawa dia ke jarakkan ya. Bawa dia ke depan ya. Bawa dia ke depan, ambil ni sekali dan kan dia. Tapi ini tak perlu kita buangkan space tu. Jadi ilahan ya. Ilahan. Okey. Pembetulkan yang kita buat di bawah ni
Kemudian hara, alif yang bertanda panjang tu sekarang tidak lagi ditulis macam tu lah ya. Dia ditulis dalam bentuk mad badal. Ya, yang alif ni kita perbetulkan dia. Ya, ditulis dalam mad badal, iaitu kita tukarkan di sini dengan hamzah yang berbaris atas dan alif mad. Ya. Itu dinamakan mad badal. Ni. So kita dah diperbetulkan qara. Kemudian fasaufa ya'lamuna. Fasaufa ya'lamun. Okey. Di situ yang kita buatkan pembetulannya dari segi tulisannya. Okey, so kalau sudah kita perbaiki tulisan itu, barulah kita melihat setiap kalimah di dalam ayat itu, termasuklah kalimah yang kita nak bahaskan, iaitu ilahan. Ya, so sebenarnya tuan-tuan dah jumpa ilahan ni dah banyak kali ya. Jadi mungkin kita buat terus ya, pengenalan kepada setiap kalimah. Yang pertama sekali ialah allazina. Ya, so allazina yang ini. Okey. Kita pun sudah mengenal sepatutnya dia adalah isim mausul ya. Isim mausul jamak. Okey, taruhkan tag dia kat sini. Isim mausul. Okey, dia merujuk allazina adalah muzakkar. Kemudian jamak. Ya, dia adalah plural. Ya, menunjukkan ramai. Ya, so isim mausul, muzakkar, jamak, dan apakah i'rab dia? Dia adalah sebab dia di permulaan ayat, so kita panggil dia mubtada. Ya, yang mubtada yang marfu'. So dia memulakan cerita kepada ayat tu, iaitu allazina, maka dia juga mengambil peranan sebagai mubtada. Ya, so mubtada ini ayat nominatif, dipanggilkan ayat nominatif. So dia mengambil i'rab yang marfu'. Ya, persoalannya ialah di manakah tanda marfu'nya? Tidak ada tanda sebab dia adalah kalimah mabni ya. So kita boleh letakkan al-mausul, isim mausul mabni. Ya, sebab penulisan ni tidak berubah ya, walaupun i'rab boleh berubah ya. Jadi tetap tulisan dia allazina. Kalau kita nak berikan makna tu, kita boleh letakkan dalam kotak ni, iaitu orang-orang yang. Ya. Orang-orang yang. Okey. Jadi orang-orang yang itu dah isim mausul mubtada ya, yang mengambil i'rab yang marfu'. Kerana apa? Kerana dia mubtada dalam ayat nominatif, so dia perlu mengambil i'rab yang marfu'. Ya. Saya padamkan sini. Okey. Kemudian kalimah yang kedua ialah yaj'aluna. Yaj'aluna yang ini. Okey. So patutnya kita pun sudah boleh mengenal ya kalimah tu
Ya, dan kita bila kita kenal, kita bagi penerangan dia, ya. Sama dengan ni, kita bagi penerangan dia, iaitu apa? Yaj'alu adalah bermula dengan ya dan digabungkan dengan waw nun, bermakna fi'il mudhari' dengan fa'il yang jamak. Ya, so dia adalah fi'il, atau kalau nak sebut fi'lun pun boleh juga, mudhari'. Mudhari' ada maklum dengan majhul, so letakkan, ya. Kalau maklum, terangkan yang dia adalah maklum, ya. Fi'il mudhari' maklum, kemudian dia ada wazan. So masukkan wazan dia adalah wazan 1. Okey. Okey. Dan kita terangkan fa'il dia, ya. So mana fa'il dia? Ya dengan waw nun tu adalah fa'il muzakkar yang jamak, ya, muzakkar jamak. Sebelum tu kita masukkan masukkan i'rab dia dulu, ya. Yang marfu'. Okey, dengan sekarang ni kita terangkan fa'il dia, ya, iaitu ya dengan waw nun ni kanankan sikit. Okey, dengan fa'il fa'il ya dengan waw nun adalah apa dia? Mereka, ya. Fa'il kita panggil itu apa dia? Ghaibun. Ghaibun fa'il, bagi jantina dia dulu, muzakkar jamak ghaibun. Kita tulis rumi dia, ghaibun. Maknanya orang ketiga yang jamak, yang memberi erti mereka, ya, mereka. Okey, so kalau kita nak berikan apa makna dia sekali, iaitu mereka mudhari' sentiasa daripada kalimah jim ain lam menjadi kata dasar ja'ala, maksudnya menjadi. Dia sentiasa menjadi. Okey, kita boleh gunakan menjadi ini, kita gunakan menjadilah, ya. Menjadikan, menjadikan. Yaj'aluna bermakna mereka sentiasa menjadikan. Okey. Jenisnya ialah fi'lun mudhari' maklum wazan 1 yang marfu' dengan fa'il muzakkar jamak ghaibun, ya, iaitu mereka. Inilah fa'il dia, ya. Perbuatannya ialah menjadikan, masanya ialah sentiasa, ya. Maknanya perbuatan tu sedang dan berterusan, ya, berlaku. Okey, macam mana nak mengenal dia tanda marfu'? Ialah kita lihat huruf ketiga lam ni, ya, lam di baris atas, dan bila dia jamak baris atas tu digabung dengan waw nun, ya. Itu menunjukkan fi'il mudhari' yang marfu'. Itu tanda, ya, fi'il mudhari' jamak yang marfu', huruf terakhir baris hadapan dan digabungkan dengan imbuhan waw nun, ya. Okey.
Ma'a kalimah yang ketiga ialah ma'a. Ma'a ni straightforward, dia adalah isim zaraf makan, ya. Isim zaraf makan. Kita letak di mana? Letak belah bawah lah, ya. Sebab sini nanti nak menerangkan yang lain tu, kita letak belah bawah, kita ambil arrow. Arrow tukarkan arrow warna biru. Okey. Iaitu kita nak menerangkan kalimah ma'a ni. Ya. So ma'a ni kita terangkan belah bawah dia, letakkan tag tu belah bawah di sini, iaitu isim. Kalau apa, tag tu kalau nak tukarkan warna pun boleh, ya. Tukarkan warna tag dekat ambil yang ni. Isim zaraf. Macam mana hijau zaraf dalam Rumi? D-Z-O-R-O-F. Zaraf makan. Ya, zaraf tempat. Okey. Apa makna isim ma'a ni? Ialah bersama, ya. Bersama. Bersama ataupun beserta, itu dimasukkan isim zaraf makan, ya. Kemudian ma'a diikuti dengan Allah, jadi ma'allah ni menjadi idhafah, ya. Idhafah, saya ambilkan warna pink lah, ya. Ini kalimah ma'allah ni yang perlulah dibacakan sekali, ya, sebab dia mengambil bentuk, ya, idhafah, ya. Okey, kalau saya nak gunakan tanda apa, di sinilah, ya. Okey, ma'allah tu kita boleh terangkan dia, gunakan teks sekali lagi, dan kita boleh letak di bawah ni. Dia adalah idhafah. Okey, tukarkan warna teks dia kepada pink. Idhafah. Ma'allah, ya. So kalau kita nak menerangkan dengan lebih terperinci, ma'allah tu kita boleh terangkan, ya, idhafah dengan ma'a. Kita ambil okey, kita jauh sebab dalam teks ni dia tak boleh jawi, ya. So kita rumikan dia. Ma'a kita ija macam mana? Mim, M-A, ma'a, ya, sebab dia satu harakat, jadi itu ija rumi dia, ya. Ma'a tu sebagai mudhaf. Okey. Dan sambung, dan Allahi, kalimah Allah itu sebagai mudhafun ilaih, ya. Ilaih. Asalnya ialah ilaihi, ya. Panjang sini pun tak apa. Okey, itu penerangan kepada ma'allahi. So bila mudhafun ilaih, so kita kena boleh terus terangkan i'rab dia yang majrur. Ya, sebab semua mudhafun ilaih mestilah majrur, ya. So ma'a tu sebagai mudhaf, ya. Dia adalah isim zaraf yang berperanan sebagai mudhaf. Ya, so ma'a isim zaraf biasanya memerlukan kalimah kedua untuk bersandar, ya.
Kalau kita nak terangkan idhafah ni, kita boleh letakkan Melayu dia itu sandaran. Ya, idhafah ya, sandaran dengan ma'a yakni ma'a sebagai mudhaf dan Allahi yakni Allahi ini sebagai mudhafun ilaih yang majrur. Itu yang penerangan kepada yang dalam kotak pink tu ya. Okey. Apakah makna dia? Bila kita mudhaf ilaih tu kita boleh beri makna iaitu bersama Allah. Itu kita makna dia kepada ma'allahi. Okey. Lepas tu ilahan kita sudah jumpa sebelum ni, dia adalah isim masdar. Okey, sekarang kita ambil ilahan pula. Kita ambil warna hijau ya. Tukar sikit warna. Arrow dan kita ambil warna hijau untuk menerangkan ilahan. Okey, gunakan teks juga. Kita buat penerangan di sini ya. Okey, ilahan adalah isim masdar nanti ya, dia bukan isim masdar ya, dia isim saja. Dia kata terbitannya, kata terbitan biasa saja menjadi iaitu Tuhan ya. Isim mansub. Adalah isim mansub. Kenapa dia mansub? Dia kerana dia adalah maf'ulun bih. Bih tu sebenarnya kalau kita asalnya ialah bihi ya. Kalau nak menulis cara penuhnya bihi, kalau nak menyebut dia maf'ulun bih. So bila dia maf'ulun bih, so kita kena terangkan kenapa dia menjadi maf'ulun bih ya. So dia maf'ulun bih bermakna objek. Ya. So kalau dia objek, dia mesti objek kepada perbuatan. Ya, kepada perbuatan. So manakah perbuatan yang menyebabkan ilahun menjadi ilahan ya. So kita terangkan dalam tu ya, kepada dia adalah objek kepada kata kerja yaj'aluna ya. So kita tulis dalam rumi sebab dalam teks ni dia tak boleh jawi ya. So kita boleh hanya menulis dalam rumi saja. Kita gunakan rumi kepada yaj'alu ya. So macam ni je rumi yaj'alu, y-a-j, lepas tu ain ialah gunakan apostrofi, dia baris atas, lepas tu lam yang suku yang dhammah jadi lu, tapi dia ada waw mat, kita tambah lagi satu u ya. Jadi dhammah ni bila kita nak menulis dalam rumi, kita tambah lagi satu u untuk memanjangkan bacaan kepada lam di sini tu kepada dua harakat ya. Yaj'alu nah, itu dia punya jawi dia ya. Jadi ilahan adalah isim mansub ya, maf'ulun bih iaitu objek kepada kata kerja yaj'aluna. Yaj'aluna lah yang menyebabkan ilahun menjadi ilahan ya. Dan ilahan kita sudah tahu iaitu
Tuhan. Itu saja makna dia. Ya, makna dia adalah Tuhan. Okey. So kita berhenti sini dulu, dah sampai 7.45 ya, dan kita akan sambung besok ya. Kita akan sambung habiskan penulisan tu, kemudian kita akan kupaskan keseluruhan isi kandungan ayat itu ya. Apa yang kita buat hari ini, kita boleh simpan dia ya dengan menggunakan print screen ya. So sekarang saya akan buat print screen. Ya, saya tekan print screen dekat keyboard komputer tu, yang ini telah tersimpan ya untuk kita buat rujukan ya. Kita boleh gunakan kata file, nama file tu ambil ayat ini ya, iaitu 15, 96 dan 5 ya. So kita tengok di manakah kita simpan tadi, dia akan pergi ke print dekat screenshot ya. Screenshot. So untuk pergi itu saya kena keluar dulu daripada sini ya. Kita pergi ke screenshot. Tetapi tengok dia punya catatan-catatan masih lagi ada ya. So kalau kita nak pergi tempat lain, kita kena clearkan dulu. Ya, so saya kena clearkan dulu ni, iaitu clear all drawing ya. Barulah boleh kita lihat apa yang kita simpan tadi, iaitu di screenshot sini ya. Ni. So screenshot hari ini 8 hari bulan 11 2022. So kita masukkan rujukan ayat tadi, iaitu 15, 96 dan 5 ya. So bermakna kita membuat simpanan, ambil rename. Di bawah ni ada rename. Okey. Kita buat masukkan ayat tu, iaitu 15. Dia tidak boleh dalam file name, dia tidak boleh ambil colon, kita ambilkan hyphen 96 dan ayat ke-5. Ya, dan kita letakkan tarikh hari ini 8 hari bulan November 2022. Okey, so simpan apa yang kita telah buat tadi untuk rujukan besok ya. Kita habiskan dengan penerangan. Okey, yang ni HB tu kena lower case lah ya, bukannya upper case. So kita betulkan dia hari bulan. Okey. So kalau nak check sekali lagi, kenapa tak bertukar? Try sekali lagi. Dia sepatutnya lower, tu lower case dah. Tapi bila buka dia upper case pula ya, caranya. Tengok di sini betul dah lower case. Okey, so ini yang kita buat tadi untuk rujukan kita. Besok kita sambung ya sampai ke seterusnya ya, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Sekarang huraiannya adalah huraian kalimah dalam konteks ayat ya. Apa dia soalannya? Huraian kalimah tadi mengikut konteks ayat lah. Betul. Sebenarnya untuk kita memahami ayat tu, kita kena kenal setiap kalimah di dalam ayat tu. Yeah. So, bila kita kenal kalimah dalam ayat itu, barulah kita boleh menterjemahkan ayat tu dan seterusnya memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita di dalam ayat itu ya. Ini baru menterjemahkan ayat, belum lagi tafsir lagi ya. Jangan salah kita tafsir bahagian lain ya. Mentafsirkan tu kita kena buat rujukan ayat-ayat yang berkaitan ya di dalam surah-surah lain di dalam Al-Quran ya, insya-Allah. Khabar dia belum jumpa ke?
khabar dia mubtada allazi Okey ya, lupa tadi ya, betul. Okey, yaj'aluna tu juga berfungsi sebagai khabar dia. Ya, so yaj'aluna bagus soalan tu ya. Saya terlupa tadi. Bila ada mubtada, dia ada khabarnya dan khabar juga boleh mengambil dalam bentuk marfu jumlah ya. Jumlah tu apa dia? Jumlah tu ayat. Jadi ya'maluna tuan-tuan, walaupun dia satu kalimah, sebenarnya dia pun satu ayat, dia lengkap. Ya, kerana dia ada pelaku dia, dia ada perbuatan dia dan ada masa je, ya. Satu kalimah kata perbuatan sebenarnya sudah boleh menjadi satu ayat. Ya, ayat yang pendek. Yang sudah lengkap, ya. So ayat juga itu membentuk sebagai khabar kepada allazina yang mubtada tu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal.